Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Hari ni Ustaz nak kena ganding Kak Liza. Oh maklum ni apa benda ada tak tu Kak Syida bagi Kak tahu. Syida cakap dah. Terima kasih banyak Kak Liza kerana sudi ganti Kak Syida. Kak Syida pun ada ni kan? Kak Syida ada sebab Kak Syida yang Ah, host. Kak Liza cuma jadi moderator je. Jadi Alhamdulillah. kita boleh mula sekarang lah no. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Hari ini Kak Liza ganti sebagai moderator untuk Kak Syida sebab Kak Syida tak berapa sihat. Jadi tanpa membuang masa kita terus pada Ustaz lah sebab nanti bincang ni mesti panjang, tak siap masa nanti. Kita dah habis 4, kita ada proses tadabbur tu ada 9 yang Ustaz dah huraikan. Yang pertama tu tartil, iaitu baca dengan ikut tajwid makhraj bagi elok semua. Kemudian istimak dengan mendengar dengan baik. Kemudian tilawah membaca dengan sebenar bacaan. Kemudian keempat tu adalah ta'akul, iaitu menggunakan akal untuk memahami. Hari ini Ustaz akan sambung dengan tafakur. Tafakur ke tazakkur? Tafakur kita dah bincang kan? Tafakur, Ustaz cakap tafakur itu. Oh tafakur Oh tafakur tak bincang lagi. Kak Izzah tulis lah, tapi tak tahu lah Ustaz nak cakap pasal tazakur. Tak sebab lepas tafakur dia ada tazakkur. Tafakur ni tak bincang lagi. Kak Izzah tertulis tafakur kot, Kak Izzah tersilap kot. Tak apa, tazakur lah. Tak apa. Baik, terima kasih pada Kak Liza selaku pengurusi majlis pada hari ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alil Qur'an al-'azim rabi'a qulubina wa nur sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan sekalian, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pagi ni kita sekali lagi dapat berkumpul dalam orang kata apa benda usrah ahsanu amala. Mudah-mudahan dengan nama usrah sebegitu juga kita berusahalah untuk bergerak kita punya amal kita ni menjadi ahsanu amala insya-Allah. Daripada hari ke hari kita meningkat sedikit demi sedikit untuk kita menjadi hamba Allah yang lebih baik dari semasa ke semasa insya-Allah. Dan itu juga tuan-tuan sekalian, Allah bagi tahu kalau kita ni hidup kalau tidak mahu meningkat, kalau tidak mahu bertambah peningkatan kita punya taraf hidup kita ke arah yang lebih baik, which means dari sudut keimanan khususnya, Allah kata jangan salahkan Allah bila Allah kata thumma radadnahu asfala safili. Patutnya kita ni dengan apa yang Allah bagi kat kita ni dari sudut kekuatan fizikal, kekuatan pertuturan, kekuatan dari sudut memahami sesuatu perkara yang kita baca, sepatutnya perkara-perkara itu, kelebihan-kelebihan itu akan menyebabkan pertambahan iman. Dia akan menyebabkan kita jadi ahsanu amalan lah, ke arah yang lebih baik. Amal kita ke arah yang lebih baik, iman kita ke arah yang lebih baik. Tapi kalau ke arah yang lebih baik itu bukan pilihan kita, maka Allah kata tidak lain tidak bukan kita akan direndahkan dengan serendah-rendah. Patutnya lebih baik itu kita meningkat, menaik. Tapi kalau tak nak menaik, tak nak meningkat, kita nak stay je dekat paras yang sama. Kalau nak solat tu solat fardu je setiap masa, tak nak kita berganjak ke solat sunat, kan nak jadi yang lebih baik. Kau baca Quran nak baca je, tak nak tadabbur, maka Allah kata dia bukan akan stay. Kita je nampak macam stay. Tapi Allah kata radadnahu asfala safilin. Di saat mereka menyangkakan mereka stay dekat paras tu, Allah kata tak, aku rad idea mereka. Aku tolak ke tepi, aku cantas, aku nafikan idea mereka, radadna, rad, dan aku katakan kepada dia tak stay sebenarnya, tetapi mereka itu sedang direndahkan dengan serendah-rendahnya. Sebab itulah kalau dalam surah Asy-Syarah, surah Al-Insyirah nama lainnya, kita baca kan orang-orang beriman ni antara sikap mereka adalah lepas habis satu perbuatan, lepas habis satu amal soleh, dia akan buat lagi amal-amal soleh yang lain. Dalam bahasa muda orang beriman ni seolah-olah macam tak kenal terrehat. Dia macam dia tak berehat kan. Fa idza faraghta fansab. Ada waktu lapang dia akan sentiasa penuhkan waktu lapang dia itu dengan benda-benda yang bersifat amal soleh. Okay, kalau tuan-puan sekalian tengok saya di TV Al-Hijrah hari Isnin baru-baru ni, saya ada kupas tentang bagaimana doa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bila berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak minta pada Allah
supaya Allah berikan dia boleh buat amal soleh je. Okay? Ada setengah-setengah riwayat mengatakan doa ini dilafazkan oleh Sayyidina Abu Bakar sewaktu menginjak umur 40 tahun. Kan? Lepas ni ada tak kat sini yang dah menginjak umur 40 tahun? Ramai tak yang dah menginjak umur 40 tahun? Ramai lah kot So Sayyidina Abu Bakar dah ramai menginjak umur 40 tahun So nak kata tuan-puan sekalian, Sayyidina Abu Bakar bila menginjak umur 40 tahun, antara doa yang diminta pada Allah, dia sebenarnya mirip je dengan doa Nabi Sulaiman. Jangan salah faham tuan-puan sekalian, ada doa dalam Al-Quran yang agak mirip. Doa Sayyidina Abu Bakar dengan doa Nabi Sulaiman mirip sahaja. Kalau kita buka surah Al-Ahqaf ayat ke-15, kita akan jumpa doa Sayyidina Abu Bakar. Tapi kalau kita buka surah An-Naml, kita akan jumpa doa Nabi Sulaiman lah. Tapi permulaan doa tu sama je. Pernah dengar doa ni tuan-puan sekalian? Rabbi auzi'ni an ashkura. Doa tu lah. Sayyidina Abu Bakar pun gunakan doa yang sama. Nabi Sulaiman pun menggunakan doa yang sama. Cuma dia punya outcome, hujung-hujung tu saja yang berbeza. Tapi asasnya doa tu seakan-akan sama. So ada doa Sayyidina Abu Bakar dalam doa tu, dalam suratul Ahqaf ayat ke-15. Sayyidina Abu Bakar sebut, aku tak nak ya Allah berikan aku pada umur 40 tahun ni kekuatan untuk beramal soleh je. Tapi dia tambah lagi satu nilai. Amal soleh yang diredai oleh Allah. Kan? An a'mala salihan tardah. Kan? Amal soleh yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Sebab kita dengan doa tu tuan-tuan sekalian, kita boleh faham rupa-rupanya tak semua amal itu soleh dan tak semua amal soleh itu diredai oleh Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, sebab itulah hari ini memang kita sangat-sangat menagih keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa guna kita buat amal banyak tetapi tuan-tuan sekalian tiba-tiba Allah tak redha pada satu amal kita. Sebab itulah dalam ayat yang kita baca dalam surah dalam surah Al-Kahfi, kita akan jumpa Allah sebut kalau kita boleh buat amal soleh, Allah tak kata dia akan dijamin masuk syurga. Tapi Allah kata orang yang boleh buat banyak amal soleh, khairun amala. Kita baru baca surah tu kemarin kan? Suratul Kahfi. Khairun amala. Apa makna khairun amala? At least orang yang buat banyak amal soleh ni, sekurang-kurangnya mereka boleh berharap mereka akan dapat perkara yang baik. Amala tu, maksud amala tu maksudnya cita-cita ataupun harapan. So Allah sebut salihat sebelum tu. Orang boleh buat amal soleh dengan banyak. Patutnya orang yang boleh buat amal soleh yang banyak, kita tengok dia pun banyak buat amal soleh, kita kata confirm dah ni orang tu masuk syurga. Tapi Quran pun bagi tahu, Allah pun bagi tahu orang yang buat banyak amal soleh tak confirm masuk syurga. Dia cuma layak untuk nak berharap dan bercita-cita untuk mendapat kebaikan dekat akhirat je. Kepastian, jaminan, Allah kata no. Itu belum pasti. Sebab dalam konteks ayat itu Allah cuma sebut amal soleh saja. So amal soleh melayakkan kita untuk berharap perkara baik. Tetapi berbeza dengan amal soleh yang diredai. So kalau amal soleh itu diredai oleh Allah, yang itu ada jaminan syurga. Boleh beza tak tuan-tuan sekalian? Amal soleh saja dengan amal soleh yang diredai oleh Allah. So dalam suratul Kahfi yang khairun amala tu konteksnya amal soleh je, tanpa ada sambungan tardah, diredai. Tapi dalam suratul Ahqaf, doa Sayyidina Abu Bakar menginjak umur 40 tahun ni dia minta pada Allah an a'mala salihan, bukan sekadar kat situ, tapi tardah, diredai oleh Allah. So inilah yang kita nak buat tuan-puan sekalian. So kita kena meningkat. So dalam kita punya proses belajar ni kita nak meningkat, kita tidak mahu stay dekat satu tempat sebab kita je mungkin rasa stay, tapi Allah kata sebenarnya hakikat yang berlaku adalah mereka sedang direndahkan oleh Allah serendah-rendah. Na'udzubillah min zalik. Sebab Allah bagi kita kekuatan. Daripada hari ke hari Allah bagi kita kekuatan kefahaman, kekuatan untuk apa jua lah nikmat yang Allah bagi untuk kita jadi lebih kuat dari sudut fizikal ataupun dari sudut intelektual dan sebagainya. Patutnya semua kekuatan itu digunakan untuk kita meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu mukadimah. Apa mukadimahnya Kak Liza? Minta maaf, mukadimah panjang sangat. Okay. Jadi tuan-puan sekalian, hari ini kita akan sambung yang kelima. Tuan-puan sekalian, saya tersilap baru-baru ni. Saya kata ada 9, rupanya ada 8. 8 saja. So kita tinggal lagi 1, 2, 3, 4 sajalah yang berbaki daripada semua step-step tadabbur tu. Okay, baik. Hari ini kita akan sambung pada yang kelima, tuan-puan sekalian. Kelima. Yang kelima. Yang kelima iaitulah tafakkur. Seperti mana yang dimaklumkan oleh Kak Liza tadi, pengerusi majlis kita, kita akan sambung lepas ta'akul adanya tafakkur. Ta'akul tuan-puan sekalian, kita dah bincang sebelum ini. Ta'akul ini adalah satu proses kita nak menghubungkan apa yang kita fikirkan ataupun apa yang kita sedang bincangkan itu untuk kita tautkan, kita hubungkan dengan pencipta.
dihubungkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya akal. Kan? Al-iqal, akal maksudnya kita membina hubungan. Kita tidak sekadar berfikir untuk mencerna sesuatu, tapi dia lebih kepada kita sedang membuat satu hubung kait. Melihat satu hubung kait ataupun hubungan dengan apa yang kita sedang bincangkan ataupun apa yang kita fikirkan. Itu yang membezakan orang yang sekadar menggunakan otak untuk berfikir dengan orang yang menggunakan akal. Okay? Akal tu dia akan pastilah sekali akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak sekadar membuat konklusi kefahamannya sekian, tetapi kalau tidak disulami dengan Allah, itu belum lagi menggunakan akal. So once dia kata aku lepas berfikir ni, aku jumpa Allah tu maha hebat, Allah tu maha kuasa, itulah tandanya orang itu berakal. Itu beza dia, tuan sekalian. Maka yang kelima namanya al-tafakkur. Okay, saya share screen. Okey, tafakkur tuan sekalian, saya rasa macam dah bincang, tapi tak apalah tuan sekalian. Dah bincang ke tafakkur? Rasa macam dah, belum Belum. Kalau tak apa, kalau belum tak apa. Okey, tuan sekalian kita bincang. Okey, dan untuk tafakkur, kita boleh tengok pada surah An-Nahl ayat ke-44. Okey, dalil dia kenapa kena tafakkur dan kenapa tafakkur antara proses tadabbur. Dalilnya adalah surah An-Nahl ayat ke-44. Yang mana Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami utuskan rasul-rasul itu membawa keterangan-keterangan yang jelas nyata yang membuktikan kebenaran mereka dan kitab-kitab suci yang menjadi panduan. Dan kami pula turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran yang memberikan peringatan supaya engkau menerangkan kepada umat manusia akan apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkannya. Nampak tak? Yatafakkarun. So Allah bagi tahu, wa anzalna ilaika dzikra. So bila Allah turunkan Al-Quran, al-dzikra ini adalah nama lain pada Al-Quran. Bagi Al-Quran, Allah boleh sebut je wa anzalna ilaikal Quran, tapi Allah menggantikan Al-Quran itu dan sebutan al-dzikr. Apa makna al-dzikr? So apa yang kita baca tu tuan-puan sekalian adalah benda yang bersifat peringatan kepada kita. Kan? Betul tak tuan-puan sekalian? Kadang-kadang apa yang kita baca ber-Quran tu tidaklah semua benda yang baru kepada kita. Ada perkara yang kita dah tahu tapi Allah peringatkan kepada kita. So bila kita kerap kali lupa tuan-puan sekalian, kita terlupa dengan janji kita barangkali, dia akan menyebabkan perlunya ada satu peringatan yang berterusan. So orang yang baca Quran ni, di samping dia dapat benda baru, tapi dalam masa yang sama tuan-puan sekalian, dia sedang diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ingatan-ingatan yang segar. Dan ingatan-ingatan itu Allah sebut tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah litubayyina linnas, untuk menerangkan lagi kepada manusia, bayyin, untuk makin manusia ni jelas tentang apa yang mereka perlu peringatkan. Kadang-kadang tuan-puan sekalian, yalah, kadang-kadang kita kata, kenapa perlu nak kena ingat ulang-ulang kali? Saya bukan lupa pun. Kalau orang lupa diperingatkan, itu biasa kita dengar. Tapi kalau orang tu dah ingat, tapi diperingatkan lagi, apa maksudnya? Supaya dia punya peringatan itu lebih jitu, lebih kuat, lebih genuine, lebih tulen. Kenapa berlakunya ketulinan peringatan? Kenapa berlakunya satu kejituan dalam peringatan? Sebab apa? Sebab kita makin hari makin jelas kenapa tujuan kita kena beringat. Mungkin sebelum tu kita beringat kerana ada orang suruh kita ingat. So kita kata, dah orang suruh kita ingat, Allah suruh kita ingat je lah. Tapi dengan peringatan yang berulang-ulang, dia makin hari makin bertambah makna. Kenapa penting sangat untuk aku beringat? So kita nampak proses transisi tu. Dulu sebab aku disuruh maka aku ingat. Tapi sekarang aku makin faham kenapa aku kena beringat. So bila aku makin faham, aku makin rasa ikhlas nak beringat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu dipaksa kena latih kan tuan-tuan sekalian, mungkin kita dilatih untuk diasah untuk banyakkan berzikir kepada Allah sebab kena suruh. Ustaz-ustaz kita nak mengajar kata berzikirlah banyak-banyak, kita kena suruh kan. Tapi daripada hari ke hari tuan-tuan sekalian, kita diasuh untuk kita faham kenapa sebenarnya tujuan kita kena beringat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Litubayyina linnas. Dan menariknya tuan-puan sekalian, Allah kata peringatan untuk dijelaskan, Allah tak kata pula dijelaskan kepada orang yang beriman, tapi Allah kata litubayyina linnas, untuk sekalian manusia. Dalam bahasa mudah, apa yang diperingatkan oleh Allah melalui Al-Quran ini, dia adalah teraplikasi kepada semua manusia, tak kira bangsa dan agama. Al-Quran termasuklah syariat-syariat yang ada dekat dalam agama Islam tu sendiri,
Kalaulah diaplikasikan kepada orang yang not yet Muslim sekalipun, sebenarnya tuan-tuan sekalian, apa benda? Rational, relevant. Kan? Terbukti tuan-tuan sekalian dengan sistem perbankan Islam, kan? Bila mana perbankan Islam diterapkan dekat Malaysia tuan-tuan sekalian, orang nampak, oh betul, dia memberikan kesan yang positif kepada ekonomi dan financial. So nak katanya tuan-tuan sekalian, teraplikasi untuk semua. Sebab tu Allah kata, Quran ni bukan semata-mata untuk memberikan penjelasan, peringatan kepada orang-orang yang beriman je. Tapi dia adalah penjelasan, peringatan kepada orang-orang yang tak beriman juga. Linnas, untuk sekalian manusia. Dan Allah kata, manuzila ilaihim wala'allahum yatafakkarun. Allah kata supaya engkau menerangkan kepada umat manusia akan apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkannya. Okey, baik. Tuan-puan sekalian, perkataan ini ni dengan nampak macam nampak huruf kan, tapi ini sebenarnya perkataan ma mim alif ni perkataan tau. Inilah hebatnya bahasa Arab tuan-tuan sekalian. Satu huruf pun boleh jadi perkataan. Kan macam ba baris bawah b kan. Ba kalau letak baris bawah jadi b kan. Jadi kalau b tuan-tuan sekalian, perkataan tu dia bukan huruf tu. Itu perkataan. B tu maksudnya dengar. Bismillah tu kan b. B tu dengar. So itu hebat bahasa Arab lah. Orang kata benda khairul kalam qalla wa dalla. Sebaik-baik kalam adalah sedikit tetapi sampai. Itulah Quran kan. Sebab tu Quran sangat-sangat padat walaupun dia punya bahasanya ringkas tapi dia padat. Itu antara kelebihan kot. Kelebihan kita menggunakan bahasa Arab kepada Quran. Allah mentakdirkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Contohlah tuan-puan sekalian, saya nak selitkan sikit tentang kenapa hebatnya bahasa Arab ni. Ada tak perkataan bahasa Melayu yang paling ringkas boleh menjelaskan apa itu alhamdu? Yang kita dok baca dalam Fatihah tu, alhamdulillahirabbil alamin kan? Ada tak perkataan bahasa Melayu yang boleh menjelaskan dengan kefahamannya betul based on Arabic apa itu alhamdu? Susah. Kalau kita kata alhamdu tu terima kasih, syukran pun terima kasih. Kan? Kalau kita kata alhamdu tu adalah puji, al-madhu as-sana pun as-sana dengan al-madhu itu puji. Tapi nak menjelaskan alhamdu tu punyalah merangkumi pujian dan terima kasih tu. So kalau kata kita nak terjemahkan dalam bahasa Melayu, terjemahan alhamdu adalah segala puji dan terima kasih. Kan jadi panjang tu. Tapi Arabic alhamdu je. Menggambarkan apa itu segala puji dan terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. This is how Arabic language tu relevant untuk Al-Quran yang kita baca pada hari. Okay, sebab itulah tuan-puan sekalian, Ustaz, kadang-kadang orang tanya saya, Ustaz betul ke saya ni wajib ke belajar bahasa Arab, Ustaz? Kan? Kena tak kan belajar bahasa Arab ni? Penting ke Ustaz saya nak tadabbur ni kena belajar bahasa Arab? Okay, baik. Saya sendiri akan bagi tahu komen saya. First sekali, dia adalah wajib bagi mereka nak menyampaikan Quran. Wajib tu bukanlah wajib secara qat'i ya, tuan-puan sekalian. Wajib tu maksudnya keperluan yang betul-betul perlu untuk orang yang nak mengajar Quran. Contoh kalau dia penyampai-penyampai yang memang orang nampak dia tu tempat rujukan untuk nak mendapatkan penjelasan Al-Quran, maka dia memang kena pergi belajar bahasa Arab. Memang kena pergi belajar bahasa Arab. Adapun kalau kita orang biasa nak berjinak dengan Quran, maka saya kata dia tidaklah wajib tetapi digalakkan dengan galakan di peringkat tertinggi. Macam sama je ustaz dengan saya ni. Sama je. Dia galakan tapi galakan di peringkat yang tertinggi. Dia bukan galakan yang biasa-biasa tapi galakan yang sangat-sangat digalakkan. Sangat-sangat digalakkan. Okay? So begitulah. Ini serba sedikit lah nak membakar semangat betapa hebatnya kalam Allah yang didatangkan dalam bahasa Arab. Okay, baik. Tuan-puan sekalian, cuba tengok. Perkataan yatafakkarun, la'allahum yatafakkarun ni diletakkan di hujung sekali. Di hujung sekali. So nak katanya tuan-puan sekalian, cuba tengok Kalau tadi ustaz, saya tak dapat nak bezalah apa beza ta'akkul dengan tafakkur. Tafakkur macam fikir, ta'akkul pun fikir. Jadi apa beza dia? So saya dah bagi tahu dah, outcome ta'akkul adalah kita boleh buat hubung kait. Goal bagi ta'akkul, goal bagi menggunakan akal adalah kita membuat pertemuan di antara dua benda dengan dua benda bergabung. So yang pastinya satu benda yang kita nak hubungkan itu adalah Allah. Itu adalah asas. Itu adalah benda yang kita tak nak lagi. Allah itu adalah benda yang utama. So kita berfikir dan menggabungkan, kita menghubungkan dengan Allah, itu ta'akkul. Itu ta'akkul. Tetapi tafakkur lebih kepada ni. Sebenarnya Allah sebut outcome dulu tau. Dalam ayat 44 ni Allah sebut outcome dulu. Barulah apa benda yang dilakukan. So outcome bagi tafakkur, iaitu outcome ni maksudnya kesan. Kesan bagi tafakkur adalah mereka akan tahu apa ni ma. Sebab tu saya kata jangan terlupas perkataan ma ni. So orang yang tafakkur, dia akan tahu apa. Itu nombor satu. So kalau ta'akkul, dia punya matlamat ataupun outcome
outcome-nya adalah membuat satu hubung kait, tapi tafakkur dia punya outcome-nya adalah dia akan dapat tahu apa ma tu apa yang telah diturunkan tu. So apa yang akan diturunkan itu adalah dapat dijelaskan dengan menggunakan tafakkur. Satu. So bukan satu je tafakkur akan dapat, bukan sekadar dapat tahu apa je. Tapi lepas tahu apa, dia akan tahu pula dengan lebih jelas apa tu. So ada orang yang dapat sekadar tahu apa tapi tak jelas dengan apa tu. Tahu je. So tahu dengan jelas beza. So orang yang menggunakan kaedah ataupun proses tafakkur ni, dia akan tahu apa dan dia akan jelas apa tu. Sebab itulah litubayyina linnas. Nampak tak? Dia punya domino effect. Okay. Tafakkur akan menyebabkan orang tahu apa. Anda ingat dia punya kata kunci tu. Tahu apa. Litubayyina linnas, jelas apa. Tahu apa, jelas apa. Itu. Jelas apa. So nak katanya, dia punya hala tuju tu lepas tahu tu dia kena jelas. Ada orang sekadar tahu. Contohlah tuan-puan sekalian. Ada orang tahu hukum solat itu adalah wajib bagi orang Islam. Wajib solat. Dia tahu hukum wajib. Tapi istinbat, jelas kenapa hukum solat tu wajib, yang itu jelas. Itu jelas. Itu nampak tak? Dia punya strata tu. Tahu sahaja dengan jelas kenapa benda tu. So nak katanya dia mungkin kalau kata tahu tadi dia sekadar tahu apa dia punya orang kata benda dia punya kesimpulan. Tahu kesimpulan ataupun tahu apa. Tapi jelas tu dia tahu proses macam mana jadi benda tu. So dia kata at least kalau kata dalam bab fiqh dia tahu istinbat hukum, dia tahu ayat-ayat yang diturunkan berkaitan dengan kewajipan tentang satu perkara. So itu yang dikatakan jelas. Jelas. So tahu dia akan meningkat kepada jelas. So agak-agak tuan-puan sekalian lepas jelas tu habis gitu je. Kalau based on ayat ni. Kita fikir kita tahu apa. Lepas kita tahu apa, kita jelas apa yang kita tahu. So agak-agak lepas jelas apa yang kita tahu, habis kat situ je ke? Tak. Betul, dia tak habis kat situ. Sebab itulah tuan-puan sekalian adanya zikra dekat depan tu. Nampak tu. Zikra ni tuan-puan sekalian, dia bukan semata-mata dia muncul dekat sini je. Teringat. Kita biasa sebut ingatan tu adalah benda yang bersifat dekat sini. Kan? Teringat kat kepala. Tapi tuan-puan sekalian, orang tu tak akan dikonsider as ingat kalau tidak ada tindakan. Sebab itulah step ke-6 yang saya akan kongsikan kepada tuan-puan sekalian selepas ini adalah tadhakkur. Lepas tafakkur, adanya tadhakkur. Sebab apa? Sebab contoh. Ini situasi yang selalu berlaku kat rumah. Katakanlah tuan-puan sekalian, dia tahu hari Selasa, hari Khamis akan ada lori sampah akan kutip sampah dekat depan rumah. Contoh, hari Selasa, Khamis, lori sampah. Maka dia pun teringat, hari ni, ingat ni. Dia jelas dengan fakta bahawasanya dia tahu dan dia jelas fakta bahawasanya orang sampah akan kutip sampah dekat kita punya apa benda panggil depan rumah tu, kita punya tempat pembuangan dekat depan rumah tu, dia akan mai kutip hari Selasa dengan Khamis sebagai contoh. Dia tahu dan dia jelas. Tapi dia beringat, hari ni dah hari Selasa, so saya kena letak sampah depan rumah. Tapi kalau dia tak bertindak, maka ingatan tu tak ada guna. Faham tak? Dia beringat je. Hari ni orang sampah nak mai. Tapi dia duduk dengar lagi tengok TV. Dia tahu dah pukul 11 mesti orang sampah tu mai kutip sampah depan rumah. Tapi pukul 11 pun tak buat apa-apa lagi. So ingatan tu jadi tak ada guna langsung kalau semata-mata beringat. Sebab itulah, nampak tak domino effect dah? Fikir, tahu apa, lepas tahu apa, jelas dengan apa yang dia tahu. Tapi lepas jelas apa yang dia tahu, akan berlakunya zikra, akan berlakunya tadhakkur. Untuk kita masuk turunan yang ke-6 ni tuan-puan sekalian, untuk tadhakkur kita boleh tengok pula pada surah Ad-Dukhan. Pada surah Ad-Dukhan. Ad-Dukhan ni pada ayat ke-58 Allah sebut tentang elemen tadhakkur itu. So kita nak nampak ada domino effect. So nak katanya tafakkur, end product dia ataupun matlamat hujungnya adalah zikir. Zikir itu mesti datang dalam bentuk apa? Tindakan. Dia tidak boleh sekadar datang keingatan saja. Tapi dia akan bertindak. Sebab contoh macam tuan-tuan sekalian, kita belajar Quran, kita banyak tadabbur. Katakanlah kita tadabbur surah Yusuf. Dan kita tadabbur surah Yusuf, kita akan dapat tahu betapa cekalnya seorang makhluk, seorang nabi yang bernama Yusuf AS. Kena humban dalam telaga. Kena khianat dengan abang-abang. Lepas tu kena goda pula dengan wanita Mesir. Ujian bersilih ganti. Tapi kita belajar, Masya Allah, Yusuf ini sangat-sangat bersabar. Lalu tuan-puan sekalian, bila mana kita diuji pula dalam kehidupan. Kita dah belajar tentang Nabi Yusuf.
Kita tahu Nabi Yusuf seorang yang sangat bersabar. Macam mana dia respon? Dia tidak mengeluh dekat dalam telaga. Dia tidak menghamburkan kata-kata kesat waktu dah berjumpa dengan abang yang pernah buang di dalam telaga satu ketika dahulu. Cuma mengambil tindakan untuk memberikan pengajaran kepada abang-abang. Respon Yusuf sangat membuktikan dia sabar. Tapi tiba-tiba kita dah belajar surah Yusuf. Tiba-tiba kita diuji dengan dalam kehidupan. Kita seolah-olah tidak tadakkur dengan apa yang pernah kita tadabbur. Faham tak faham? Kita seolah-olah macam tak ingat apa yang pernah kita tadabbur sebelum. Patutnya orang yang dah tadabbur surah Yusuf, kalau dia pula diuji dalam kehidupan dia seharian tu, dia tahu dah, oh Yusuf, dia bertenang. Dia tidak melata, dia tidak merungut. Tapi tiba-tiba kita macam terlupa. Jadi, kalau dia orang yang tadakkur, dia akan ingat, aku punya ujian ni takkanlah dapat mampu dibanding dengan ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf AS. Nampak tak? Ujian Yusuf tu lagi besar daripada apa yang aku lalu pada hari ini. Maka tindakan aku adalah sepatutnya cuba kena ambil ibrah daripada tindakan yang Nabi Yusuf lakukan. So once kita beringat apa yang kita pelajari, lalu kita praktiskan, tadakkur berlaku. Nampak tak? So itulah yang dinamakan sebagai tadakkur. Maka kita mungkin nampak, Ustaz, saya bukan setiap masa dulu pun saya nampak surah Yusuf ni waktu pregnant je nak kena baca. Contoh kan. Saya pregnant je nak kena baca. Saya rasa macam nak dapat kefahaman macam sekarang ni laluan ni susah dah Ustaz. Saya nampak macam perjalanan. Saya umur sekian-sekian baru tahu tentang cerita dia macam tu rupanya surah Yusuf. Kan? Betul tak? Kadang-kadang kita nampak perjalanan tu dia punya journey tu jauh, lama, susah. Kita rasa macam tak possible lah untuk saya orang biasa ni Ustaz nak dapat kefahaman tara tu. Patut kita nak dapat tadakkur pun tara macam tu. Susah. Tapi Allah kata apa dalam surah Ad-Dukhan ayat ke-58? Fa innama a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa innama yassarnahu bilisanika la'allahum yatadhakkarun. Maka sesungguhnya tujuan kami memudahkan. Ini adalah proses yang keenam tadabbur iaitulah kena ada tadhakkur. Selepas tafakkur yang kelima, yang keenam adalah tadhakkur. Allah kata apa dalam surah Dukhan ni? Maka sesungguhnya tujuan kami memudahkan Al-Quran dengan bahasamu wahai Muhammad ialah supaya mereka yang memahaminya beringat dan insaf untuk beriman dan mematuhinya. Nampak tak? Dalam terjemahan yang Abdullah Basmahi buat dalam ni pun tuan-tuan sekalian, dia kurungkan. So kurung ni biasanya penterjemah dia adunkan dengan tafsir. Secara literal, ya tadhakkarun maksudnya beringat. Insaf tak ada pun perkataan insaf dalam nas Al-Quran tu. Untuk beriman dan mematuhinya tak ada dalam nas Al-Quran yang kita tengok dekat depan ni. Tapi sebab penterjemah kita hari ni banyak yang telah mengadunkan terjemahan dengan tafsir. Sebab tu kita akan nampak banyak kurungan-kurungan bila kita baca terjemahan tu. Rasa tak? Kurung-kurung-kurung tu adalah tafsiran ringkas terhadap pengamatan yang dilakukan oleh penterjemah pada waktu itu. So penterjemah pun pada pengamatan di sini pun secara ringkas kita akan nampak dekat sini. Yatadhakkarun tidak sekadar bermaksud beringat sahaja. Dia boleh berhenti je pada terjemahan. Yatadhakkarun maksudnya beringat. Tapi kita tengok pengamatan penterjemah. Untuk beriman dan mematuhinya. Beriman mematuhi ini tuan-tuan sekalian, tindakan ke ataupun sekadar dekat dalam saja? Tindakan. Patuh iman itu tindakan. Tuan-tuan sekalian. Dan Allah bagi tahu untuk kita mempunyai kefahaman, tadabbur yang bagus, kita boleh tadakkur. Allah kata sebenarnya jalan ini tak susah. Dan Allah sendiri bagi tahu dalam bentuk penegasan innama, sesungguhnya, fa innama, sesungguhnya Allah menegaskan yassarnahu, aku mudahkan benda itu semua, mudahkan Al-Quran. Tapi dalam konteks ayat ini Allah kata bilisanika, dengan bahasamu. Sebab ini lebih kepada motivasi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi Muhammad dia ummi, dia tidak boleh membaca dan tidak boleh menulis. Ini konteks ayat ni. Maka Allah kata, walaupun kamu ummi ya Rasulullah, tetapi bila aku turunkan Quran bilisanika, maksudnya benda tu kau boleh sebut. Lisan ni maksudnya adalah benda yang boleh terkeluar dekat kita punya bibir. Lisan tu maksudnya bibir ataupun percakapan. Maksudnya walaupun Nabi tak boleh baca, tak boleh menulis, tetapi perkataan tu kalau diajarkan Nabi boleh sebut. Faham tak? Contohlah tuan-tuan sekalian, kalau kita first time nak belajar bahasa Perancis, kita susah ke senang nak sebut perkataan tu walaupun diajarkan, diberikan penulisan kepada kita, dah lah tak boleh baca, nak sebut pun berbelit lidah kita. So nak katanya ini adalah motivasi buat Nabi Muhammad, walaupun Nabi tak boleh baca, tak boleh menulis, tetapi bila Allah ajarkan sebutan itu, Nabi boleh sebut. Sebab Nabi boleh bertutur.
So Nabi boleh sebut dengan jelas perkataan itu waktu Allah ajarkan melalui Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tak down tuan-puan sekalian tak boleh baca, tak boleh tulis. Tapi tuan-puan sekalian Allah kata apa yang aku ajar ni benda yang kau boleh sebut kat mulut wahai Muhammad, tidak akan menyukarkan kamu. So aku utuskan kamu untuk menyampaikan, maka keutamaannya adalah pada lisan kamu. Pada lisan kamu. Dan bila aku jadikan kamu tidak boleh membaca dan tidak boleh menulis, itulah antara hujah yang akan menyebabkan orang akan mudah nak percaya apa yang kamu sampaikan, sebab bila kamu tak boleh baca, tak boleh tulis, kamu tak boleh nak reka. Kamu tak boleh nak reka. So orang yang literate saja, orang yang boleh baca dan menulis saja yang boleh mereka-reka, menulis sesuatu, tapi kamu diajarkan direct oleh aku dan disampaikan olehmu kepada mereka dengan lisan kamu. So dia akan menyebabkan hujah Nabi tu, apa yang Nabi sampaikan tu dikurang pertikaian lah. Kurang pertikaian. Walaupun orang pertikaian juga, tetapi dia kurang pertikaian. Kurang pertikaian. Tapi saya nak highlightkan perkataannya tadhakkarun. So bagi Allah memaklumkan kepada kita semua, Allah kata jalan nak sampai tadhakkur ni dia tak susah. Dia mudah saja. Saya nampak macam ayat ni tak betul lah Ustaz. Saya rasa susah Mana dia Ustaz? Allah ni betul ke yassarnahu ni betul ke mudahkan ni? Tuan-puan sekalian cari cakap saya lagi lebih ke cari cakap Allah lagi lebih? Lagi besar. Dia cakap Allah dah kan? Tuan-puan sekalian, saya nak buktikan bahawasanya betul kata Allah Quran ni mudah. Memang tak susah. Kita je yang susah pada hari ni. Kita ni seolah boleh baca, kadang-kadang kita hesitate. Tuan-puan sekalian tahu tak kenapa saya katakan dia mudah? Satu, tuan-puan sekalian, baca Quran ni, once kita rasa macam kita meragui ayat ini, kita menimbulkan persoalan kepada ayat ini, kita sendiri telah menggugurkan syarat untuk Allah perkenankan sampai hidayah melalui Al-Quran kepada kita. Sebab untuk baca Quran, untuk orang yang bakal diperkenankan oleh Allah hidayah kepada dia adalah orang yang baca Quran, first stepnya adalah tanpa rasa ragu. Kan suratul Baqarah ayat kedua Allah bagi tahu zalikal kitabu la raiba fih, la raiba fih. Ini adalah kitab la raiba fih, tidak ada keraguan pada dia. Walaupun macam tak make sense lah Ustaz, apa perjalanan selalu ni susah. Tapi kenapa Allah kata senang? First kali bila baca ayat ni, jangan ragu dulu. Kena letakkan setinggi-tinggi keyakinan apa yang Allah sebut itu sadaqallahul azim. Bukan nak habis baca sadaqallahul azim itu maha benar. Kalam daripada Allah Al-Aziz. Al-Azim. Okay, yang maha mulia. So nak kata tuan-tuan sekalian, so bila kita baca ayat ni kena yakin, oh mudah. So bila kita yakin Quran tu mudah, tapi jangan ambil mudah. Kenapa? Kena beza mudah tapi jangan ambil mudah. Ambil mudah dengan rasa mudah dia beza. Ambil mudah tu yang tak okey. Kita rasa mudah tu sebab apa tuan-puan sekalian? Sebab apa? Sebab apa yang dijelaskan itu dia sangat berkaitan dengan apa yang kita lalui dalam kehidupan. Itu yang dikatakan mudah. Dia bukanlah satu benda yang bersifat dewa-dewa je boleh buat. Itu tak dewa, maksudnya satu benda yang bersifat terlalu orang atasan je boleh buat, orang biasa tak boleh buat. Semua yang Allah cadangkan kepada kita buat, semua yang common man, orang-orang biasa pun boleh buat semua. Kan? Semua orang boleh buat. Itu yang dikatakan mudah. Mudah dalam konteks kalau kita faham, dia tidaklah menjadi keberatan untuk dilakukan. Tapi sebab itulah Allah membezakan manusia biasa dengan Rasul. Rasul-Rasul ini adalah manusia biasa juga. Tapi amal-amal mereka itu luar biasa. Amal-amal mereka luar biasa. Tapi untuk orang biasa ada yang Allah cadangkan. Buat tu, buat ni, buat tu, buat ni. Tapi kalau kamu nak ambil contoh daripada Nabi, usahakan. Kita boleh buat. Kita boleh buat. Tetapi tak boleh sama sekali kita samakan diri kita dengan Rasul. Hatta kalau kita usaha tara macam mana sekalipun tuan-puan sekalian, untuk jadi setaraf dengan Rasul memang kita tak akan mampu. Tapi kita boleh berusaha bergerak ke arah itu. So Nabi tu role model. Tak jadilah Nabi tu role model tuan-puan sekalian kalau kita hari ni boleh jadi lebih baik daripada Nabi. Faham tak faham? Tak boleh jadilah Nabi tu role model sebab kita boleh buat lagi baik daripada Nabi. So Nabi tu memang kenapa dia punya tindakan tu tak boleh nak dibuat orang kini. Bukan tak boleh buat. Susah nak dibuat oleh orang kini sebab apa? Sebab mereka tu memang role model. So kita boleh berusaha ke arah tu. Mudah-mudahan Allah pemudahkan urusan kita. Kita boleh contohi mereka. Tapi untuk berdiri sama level dengan mereka sangat-sangat sukar. Tak tahulah nak kata mustahil ke tidak. Tetapi memang susah nak berlaku lah. Itu adalah level-level role model. Kita semua pernah sakit. Tapi untuk bersabar seperti mana Nabi Ayub AS susah. Susah tak teman sekalian nak bersabar seperti nama Nabi Ayub, seperti mana Nabi Ayub AS? Semua orang sakit.
Nak sabar macam Nabi Ayub punya susah. Tapi kita nak berusaha sabar macam Nabi Ayub boleh. Kita berusaha nak sabar macam Nabi Ayub boleh. Tapi nak sabar macam Nabi Ayub, yakin macam Nabi Ayub, oh susah. Tapi kita boleh berusaha macam Nabi Ayub buat. Itu beza dia. Okay, itu beza dia. Boleh? So, tadzakur dia akan berlaku selepas berlakunya tafakkur. Gitulah. So, lepas kita dah jelas, kita tahu, kita jelas, lalu kita akan dipermudahkan untuk nak tadzakur. Kadang-kadang on off kita punya peringatan tu sebab apa tau? Sebab kita sendiri pun tak jelas apa benda yang kita nak ingat tu. Sama lagi. Dah benda sama, benda tak jelas, memang susahlah kita nak ingat. Berbeza dengan benda kita ingat. Contohlah tuan-puan sekalian, saya ambil contoh dalam kita belajar matematik dulu. Dulu kan tuan-puan sekalian kita belajar Pythagoras theorem kan. Benda tu yang cermin Pythagoras tu, kalau tuan-puan sekalian masih ingat lagi kan. Ada hypotenuse, ada adjacent, ada apa benda, saya tak ingat lah apa benda istilah dia tu. Tapi nak kata bila kita belajar teorem Pythagoras tu tuan-puan sekalian, kita tahu, oh teorem Pythagoras ada panjang dia, ada sini dia, ada sisi dia. Kita tahu. Tapi selagi tak jelas tuan-puan sekalian, pas sudah kita akan sentiasa nak kena rujuk formula. Macam mana nak dapatkan hypotenuse? Macam mana dapat? Sebab kita tak jelas. Dia beza kan tuan-puan sekalian, kita tahu formula dengan kita jelas dengan formula. Jelas dengan formula tuan-puan sekalian, marilah soalan kona macam mana sekalipun kita boleh jawab. Sebab dah tadzakur dah berlaku. Tapi bila dah tak jelas, tadzakur nak berlaku macam mana? Sebab tu lah tuan-puan sekalian, hari ni beza dengan orang yang tahu qawaidul fiqh dengan orang yang jelas dengan qawaidul fiqh. Kan? Dia tahu dengan jelas. Contoh, orang tahu qawaidul fiqh tu adalah contoh, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Menjadi wajiblah pada benda-benda yang bersangkutan dengan perkara-perkara yang wajib. So dia tahu, tapi bila main time hukum hakam, dia bentangkan persoalan dekat dia tak tahu nak aplikasikan. So nampak sangat dia sekadar tahu tapi dia tak jelas. Kalau dia jelas, dia tahu macam mana nak apply. So tadzakur akan mudah berlaku kalau jelas. Dia tak boleh sekadar tahu. Dia nak pergi pada tadzakur, dia kena jelas. So tuan-puan sekalian, memang bila baca Quran ni, tidak sekadar kita nak membangkitkan rasa nak tahu, tapi kita nak membangkitkan supaya kita dapat jelas apa yang kita tahu tu tuan-puan sekalian. Betul? Okey. Baik. So itu adalah proses yang ke berapa dah tadi? Ke-6. Maka proses yang seterusnya tuan-puan sekalian, proses yang ke-7. Okey. Proses yang ke-7 kita tengok pada suratul Baqarah ayat yang ke-129. Iaitulah proses yang ke-7 dinamakan sebagai proses ta'lim. Ta'lim. Okay, dari tartil, istima', tilawah, ta'akul, tafakkur, tadzakur, ta'lim. Itu adalah yang ke-7. Ta'lim. Apa makna ta'lim? Ta'lim ni bermaksud kita ajarkan. Kita ajarkan. So Ustaz, rupa-rupanya proses mengajar itu sendiri adalah tadabbur? Ya. Kita sampaikan pada orang lain itu adalah antara proses untuk melakukan tadabbur. Okay, sebab apa Allah sebut dalam ayat apa? Dalam surah Al-Baqarah 129. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. So Allah sendiri sebut tuan-puan sekalian dalam ayat ini, step dia. First sekali yatslu 'alaihim ayatika, baca. Dah ada dalam proses baca sebelum kita bincang pasal ta'lim pada yang ke-7. Ada. Babak kita membaca, yatslu, kita membaca, tilawah. Ada kan tilawah kan? Nombor 3. Kita tilawah Al-Quran. Kita tilawah ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas dah berlaku tilawah, lepas tu ta'akul, lepas tu tafakkur, lepas tadzakur, maka lepas tu puaskan kita dah mampu untuk mengaplikasikan apa yang kita belajar dengan proses tadzakur tadi, maka tak bolehlah sekadar kita nak baik seorang-seorang. Sebab ingat lagi tak yang disampaikan oleh Syangkriti sebelum ini, lepas kita dah jadi baik, lepas kita dah jelas apa daripada Quran, kita tak boleh sekadar faham seorang-seorang. Nak jadi baik seorang-seorang, dia kena ada babak al-amal. Kita beramal. So beramal kat situ tuan-puan sekalian bukan sekadar amal untuk diri kita. Tapi amal itu juga tuan-puan sekalian konsepnya adalah kita kena ajak orang lain amal dengan apa yang kita amalkan itu sekali. Ajak orang lain jadi baik samalah, itu point dia. Sebab tu yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. So yu'allimu ni maksudnya tuan-puan sekalian kita mendidik. Dia bukan sekadar mengajar tetapi mendidik. Kan ada orang boleh ajar tapi tak mampu nak mendidik. Yu'allimuhumul kitab ni maksudnya kita mendidik. Kita mendidik. So bila mendidik tuan-puan sekalian dia punya asas, pendidikan adalah asas yang kita terapkan pada waktu itu. Maka kalau orang tak mahu dengar ke,
orang nak dengar ke, kita takkan, orang kata takkan berputus asa. So dalam proses pendidikan, konsep pendidikan itu sendiri adalah berterusan. Dia bukan one off, pendidikan. Bila pendidikan konsepnya adalah berterusan, dia tak boleh lepas, saya dah mendidik dia hari ini, tapi esok dah tak mendidik dah. Kalau macam tu mungkin barangkali kita sekadar ajar. Tapi kalau mendidik, prosesnya adalah berterusan. Dan hikmah Allah guna yu'allimu, bukan yu'limuhum, tapi yu'allimu. Menarik tuan-puan sekalian, yang ni part yang saya tak pernah terfikir sebelum ini, tetapi bila saya baca balik ayat ni, kenapa yu'allimu? Dia macam yu'allimu, ta'allum, dia bukan sekadar kita mengajar, kita mendidik. Tapi dekat situ adanya proses give and take. Give and take. Macam ni lah, ta'allum ni bermaksud kita mengajar dan orang tu mengajar kita. Kita bertukar, saling. Saling, dia istilahnya adalah saling. Yu'allimu ni adalah saling mengajar. Saling mengajarkan Alkitab. Maksudnya apa? Bukan saya je mengajarkan, tetapi tuan-puan sekalian, Kak Liza, Kak Halina pun saling mengajar. Mutual lah dia punya istilah, mutual. Dia saling lah, saling. Pernah dengar tak perkataan saling-saling? Yang itulah maksud dia. Kita saling mengajarkan. So bayangkan tuan-puan sekalian, bila ramai orang tadzakur kepada Al-Quran, makin ramai yang beramal dengan Al-Quran, mereka pula ada saling bahu-membahu mengajarkan, mendidik manusia dengan Al-Quran. Tak ke baik dunia tuan-puan sekalian kalau semua ada perangai saling mengajarkan, saling mendidik. Dan bila sebut saling, katakanlah tuan-puan sekalian apa pengajar Quran, saya pun pengajar Quran, bila sebut saling, saya pun kena belajar daripada puan-puan sekalian pun belajar daripada saya. Kita bertukar-tukar pendapat. Yu'allimu. Saling mengajar tuan-puan sekalian. Ada part yang mungkin saya terlepas pandang, tapi mungkin Tuan Faiz kita ke sesiapa yang ada kat dalam, dia nampak sisi yang berbeza. Maka Tuan pun melontarkan sesuatu yang mungkin out of the box, tak pernah fikir sebelum. Maka dia akan jadi lebih berharga tau. Nampak tak? Dia berlaku proses penjelasan kepada ayat yang kita baca selama ni makin jelas. Daripada hari ke hari, makin meningkat penjelasan kita, kejelasan kita kepada satu-satu ayat. Bila proses yu'allimu tu diterapkan kepada kita semua. Dan apa yang kita nak ajar ni tuan-puan sekalian, apa yang kita nak didik daripada Alkitab, dan daripada kitab tu ada apa? Al-hikmah. Al-kitab wal hikmah. Adanya hikmah-hikmah yang tersembunyi. Kan? So itulah yang kita nak ajarkan. So nak kata tuan-puan sekalian, adanya proses ta'lim. Jangan dilupakan lepas kita dah belajar, lepas kita dah tahu, kita ajarkan juga kepada orang lain. Senangnya tuan-puan sekalian, nak tahu Ustaz macam mana yang kita nak tahu model orang yang terbaik dalam mentadabbur Quran ni. Tak susah pun tuan-puan sekalian, tengok Rasulullah SAW sendiri. Dia adalah model terbaik dalam mentadabbur ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi baca tak Quran? Baca. Nabi jelas tak? Nabi ta'akul tak dengan Quran? Ta'akul. Nabi tafakur tak? Tafakur. Nabi tadzakur tak? Tadzakur. Semua dia buat. Tapi lepas Nabi dah boleh beramal dengan baik, dia tadzakur, dia ingat apa yang Allah ajarkan, apa yang Allah perintahkan kepada dia. Lepas tu Nabi duduk diam seorang-seorang je ke dalam rumah tu pas. Nabi duduk dalam rumah, Nabi pergi semain kat masjid seorang-seorang, Nabi bangkit tahajud seorang-seorang, beramal seorang-seorang. Nabi buat macam tu ke? Tak. Depan Nabi jelas satu-satu ayat daripada Quran, Nabi pergi buat apa? Ta'lim, ajarkan kepada orang lain. Itulah pentadabbur paling cemerlang kat dunia ni tuan-puan sekalian. Dia tak mahu hidup dia seorang ni jadi baik seorang-seorang. Sebab itulah dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, bukan aku seorang je. Ada elemen kami dekat situ. Kena fikirkan juga orang lain. So macam mana kami tu dapat dicapai bila berlakunya proses ta'lim. Kami tu akan mudah dapat dicapai bila berlaku proses ta'lim. Tak kiralah sekecil-kecil dalam rumah kita, ataupun kita pegang satu office ke, ataupun pegang satu masyarakat ke, satu negara ke, ta'lim mesti berlaku. Supaya menyahut apa yang disebutkan dalam surah Al-Fatihah ayat ke-6. Kita nak pergi, bukan aku je nak pergi jalan lurus. Kita semua nak pergi jalan lurus. Okay. So kembali ke semangat kekitaan tu tuan-puan sekalian ya. Okay. Disambung lagi dengan tuan-puan sekalian, innaka antal azizul hakim. Cuma ini adalah satu benda yang saya pun tak expect. Which mean masa kita nak mentadabbur ayat ni lah. Sebab boleh je dalam ayat ni habiskan pada ayat wa yuzakkihim, habis kat situ. Tapi kenapa mesti ditutup ayat ni dengan innaka antal azizul hakim? Sebab apa? Sebab tuan-puan sekalian, bila ada orang boleh baca Quran dengan sedap, dengan alunan yang sangat indah,
lepas tu pula faham, ta'akul, tafakur, tadzakur berlaku, lepas tu dia ajarkan kepada orang lain daripada kitab dan hikmah, lalu dia mensucikan diri dia, maka apa yang berlaku adalah ada setengah orang, bukan semua, ada setengah orang dia merasakan dia sudah jadi baik. Dia rasa diri dia mulia. Oh, aku dah baik, aku ni ajak orang buat baik, aku boleh baca Quran dengan sedap, tadabbur aku pun orang suka dengar, contoh kan, tak kata kan. Jadi dia menyebabkan ada orang semacam dia mulia. Dia rasa macam dia tu hebat sangat-sangat. Lalu Allah terus tampar perangai-perangai macam tu, Allah nak suruh jangan ada perangai macam tu. Kembali beringat balik saat kamu mampu nak baca dengan sedap, boleh tadabbur dengan bagus, tadzakur dengan bagus, mengajarkan pula pada orang, kena ingat yang mulia tu bukan kamu, tapi yang mulia tu adalah Allah Al-Aziz. Nampak tak? Macam kena tau nama Allah kat situ, tu sangat signifikan. Sebab itulah yang biasa berlaku kepada orang yang dipinjamkan lebih sikit ilmu pengetahuan kepada dia. Dia rasa dia lebih hebat daripada orang lain, dia rasa dia lebih tahu daripada orang lain, dia rasa macam apa yang orang tahu tu sangat cetek nak dibandingkan dengan dia tahu. So Allah kata bila kamu dapat buat semua proses ini, yang hebat tu, yang mulia tu bukan kamu, tapi yang hebat dan mulia tu adalah Allah Al-Aziz. So dah sekarang faham teman-teman sekalian, setiap nama Allah yang kita baca dalam satu-satu ayat tu, dia mesti bertepatan dengan konteks yang Allah nak sampaikan. Dia bukan sebab dah banyak sangatlah guna Ar-Rahman, gunalah pula Al-Aziz. Banyak sangatlah guna nama-nama ni, gunalah pula sekejap Al-Hakim. Tak. Setiap pemilihan asma Allah Al-Husna yang diletakkan dalam Al-Quran tu, dia sesuai dengan konteks yang nak disampaikan dalam ayat tu. So konteks ayat ni adalah orang yang berkemampuan membaca, beramal, mengajar, membersihkan diri, dapat hikmah, rasa diri hebat. Tapi Allah kata tak, Al-Aziz tu adalah aku, bukan kamu. Yang mulia tu adalah aku, bukan kamu. Dan sama juga tuan-puan sekalian, di samping itu dia bukan sekadar rasa macam dia hebat, dia mulia dengan apa dia boleh buat, dia rasa macam dia dah jadi OST, orang yang semua tahu. OST, OST, orang yang semua tahu. Tapi Allah kata, no, you are not the OST one. Bukan kamu yang paling tahu, orang yang semua tahu. Yang semua tahu itu, yang ST itu adalah Al-Hakim. Yang bijaksana tu. Dan satu lagi, itu satu dari sudut pengetahuan Al-Hakim, Allah yang semua tahu. Tapi yang ni jangan, yang mungkin tuan-puan sekalian jangan fikir juga, yang mungkin saya juga boleh dapat ilham, dapat satu gambaran tentang Al-Hakim ni juga. Al-Hakim ni tuan-puan sekalian adalah ada kaitan dia punya sebutan tu ataupun kalimah ni dengan hukum hakam. Hakim, hukum datang daripada word yang sama. Okey. Jadi ada orang yang mungkin dia dah banyak tahu, dia dapat tahu banyak perkara daripada Quran, daripada hadis sebagai contoh, dia banyak tahu banyak perkara. Sampai akhirnya dia berani buat hukum sendiri yang tidak ada sandaran. Pun boleh berlaku macam tu juga. Sebab ada orang yang mungkin terlalu tahu tentang satu perkara. Tuan-puan sekalian saya pernah jumpa tau. Ada orang yang akhirnya dia makin belajar, patutnya makin dia dapat hidayah kepada bertemu dengan Allah. Kan? Makin dapat hidayah lagi banyak. Tapi makin banyak dia tahu, makin banyak hukum hakam ataupun keputusan-keputusan yang dikeluarkan makin lari daripada agama. Kan? Sebab rasa dah semua tahu. Sampai dia merasakan apa tuan-puan sekalian, apa yang Allah sebut tu tak relevan. So dia buat hukum sendiri. Faham tak? Hukum sendiri. Yang mana kena dekat fikiran dia, mana yang senampak rasional kat fikiran dia, yang kena dengan intelektual dia, dia kata, inilah dia hukum yang baru. Bagi contohlah tuan-puan sekalian tak? Pernah kan kita dengar dulu bila mana kita nak martabat, ni saya tak nak bawa isu politik, tapi saya nak bawa isu agama. Isu agama. Nak martabatkan hukum hakam Islam di sudut jinayat, adanya hukum hudud sebagai contoh. So ada orang yang bertindak, dia rasa macam dia lebih tahu daripada Tuhan. Apa yang berlaku tuan-puan sekalian? Dia kata apa tak sesuai lah buat. Yang sekarang ni kita yang sesuainya yang apa ada sekarang. Dengan hukum gantungnya, dengan hukum sebatan yang sedia ada sekarang ni. Yang itu dinampak relevan. So hukum sendiri berlaku dan mengkebelakangkan hukum Tuhan. Siapa yang lebih tahu sekarang ni? Kita lebih tahu ke Allah lagi tahu? Saya tak nak masuk isu politik, tapi saya nak teruskan fokus kepada isu yang melibatkan agama kita sendiri. So, biarlah makin kita belajar, makin kita tunduk dan makin kita rasa apa yang Allah sampaikan itu sangat relevan kepada kita. Bukannya makin kita belajar, makin kita nak lawan apa yang telah Allah gazetkan secara jelas dalam Quran ataupun dalam hadis. Sebab yang banyak berlaku hari itu, makin dia banyak berfikir, makin banyak dia belajar, makin dia suka nak mempertikaikan apa benda-benda asas daripada Quran dan hadis. Nak sebut ke tak nak sebut? Nak sebut ke tak nak sebut? Yang satu hari dua ni lah tuan-puan sekalian. Kita tengok sendirilah apa yang berlaku tuan-puan sekalian.
Sedih tu, sedih sangat. Sebut. Allahu akbar. Macam Sebut mana? Ustaz bagi jelas. Sebut bagi jelas pandailah. Pasal hadis tu kot Ustaz. Yang tu lah tu saya maksud yang tu lah. Tuan-puan sekalian cuba fikir balik lah ya. Memang dah sepakat ijtihad para ulama kita mengatakan kita ada 5 benda yang kita berpegang dalam hukum hakam ni, semua dalam bab agama ni 5 benda kita akan pegang. Apa? Quran, sunnah, ijma', qaul, qiyas, kan? Qaul, ijma', qiyas. Itu adalah asas dia. So hadis salah satu daripadanya. Tergamak Allah SWT tersebut kan. Lepas tu kalau ada pihak buat sana pula kan. Tapi tak pun nampaklah saya punya pendirian Tergamak kita kata ahli hadis ni pun ada kebarangkalian tersilap. Sedangkan tuan-puan sekalian disiplin ilmu hadis tu ketat yang amat tuan-puan sekalian. Macam mana mungkin diorang itu atas zon mereka sendiri, atas sangkaan mereka sendiri. Allahu akbar. Saya minta maaf lah tuan-puan sekalian. Saya nampak isu sebegini seolah-olah menjatuhkan martabat ahlul hadis. Dan dalam masa yang sama membuka mudarat yang lagi besar tuan-puan sekalian. Apa benda mudarat lagi besar? Membuka peluang untuk pihak-pihak anti hadis untuk menyerang hadis kita pada hari. Dah terbuka dah pun Ustaz. Dah Banyak terbuka isu dah tu keluar. pun. Keluar Kita dah. makin nampak orang-orang yang anti hadis ni makin berani menyuarakan di media sosial tuan-puan sekalian tentang pendirian mereka yang menolak hadis. Kan? Saya belajar dulu kat UIA tuan-puan sekalian, memang lecturer saya suruh berhati-hati dengan satu golongan yang dinamakan sebagai Qur'aniyun. Bagi dia orang ni Quran je betul. Hadis tu memang diragui. Kan? Sedangkan kita nak hadis tuan-puan sekalian, bab takhrijnya pun bukan sekadar tengok matan je, sanad tu pula nak kena tengok satu-satu tu. Siapa orang-orang? Dia ni ada tak kadzib ke dalam senarai sanad, satu sanad tu yang panjang tu ada satu kat tengah-tengah tu ada problem, diragui dah hadis tu. Punyalah ketat ilmu hadis, tiba-tiba kita nak kata itu zon belaka. Itu sangkaan semata-mata. So na'udzubillah lah tuan-puan sekalian, mudah-mudahan makin bertambah tahun-tahun yang dekat kita dalam hidup kita ni tuan-puan sekalian, makin banyak fitnah yang berlaku kan. Itu tanda kiamat betul-betul nak dekat lah tuan-puan sekalian. Makin banyak fitnah agama berlaku kan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kekuatan pada orang yang memperjuangkan kebenaran dan menjauhkan kita semua daripada pihak-pihak yang membenamkan, yang mengkuburkan kebenaran. Sebab yang menyebabkan kita ni tersepit tuan-puan sekalian sebab apa? Orang yang menyampaikan benda tak betul pun dia kata benda tu betul. Betul tak? Yang menyampaikan benda yang salah dia kata, saya ni lah paling betul, hak tu salah. Dia kata benda betul salah, yang dia kata yang benda salah tu betul. Itu yang menjadi confuse kat kita. Jadi tuan-puan sekalian, bagi saya nilailah dengan neraca kacamata, bukan neraca yang adil pun betul juga, kacamata yang adil. Supaya tuan-puan sekalian kita ni tidak menjebakkan diri kita kepada perkara-perkara yang sebenarnya menjatuhkan kredibiliti yang telah Allah dan Nabi muliakan. Okay? Nabi muliakan. Kita elakkanlah perkara seperti itu. Betul lah Puan Rafidah. Bukan tuan-puan sekalian, saya pun. Kita orang awam ni tuan-puan sekalian jadi keliru. Kita jadi keliru. Nak ikut ke mana? Hak tu pun hujah dia kemas. Nampak cakap pun sedap. Jadi hak tu yang memeningkan kita masing-masing lah tuan-puan sekalian. Okey, kembali pada poin tadi. So pentingnya kita ta'lim. So semuanya tuan-puan sekalian, disiplin bila Allah letak 2 nama Allah dekat sini. Dalam mengajarkan kepada orang ni tuan-puan sekalian, jangan kita rasa diri kita mulia daripada orang lain. Sentiasa, ingat lagi tak? Yu'allimu tu saling. Sentiasa bersedia untuk kita belajar sesuatu daripada orang yang kita sampaikan. Siapa sangka lepas ni Kak Liza mungkin boleh kongsikan sesuatu lebih yang saya tak nampak. Sebab banyak kali dah tuan-puan sekalian, bila mana ada moderator, bila saya sampaikan tadabbur, bila moderator buat kesimpulan, saya tak sebut pun benda tu. Tapi sisi pandang moderator tu, betul lah apa yang ni aku nak sampaikan tadi, tapi saya tak sebut benda tu. So saya belajar sesuatu untuk meringkaskan perkataan yang saya tak mampu nak sebutkan dalam sesi tadi. Yang tu yang saya banyak kali jumpa dalam sesi yang melibatkan ada 2 hala sebegini. Kadang-kadang saya suka buka, ada pendapat tak? Saya biasa saya akan sebut dalam sesi yang akhir, bukan ada soalan tak? Saya akan sebut ada pendapat dan soalan tak? So mungkin pendapat-pendapat tu akan menyebabkan kita punya perbincangan pada hari ini jadi lebih matang. Cuma kita kena ada konsep saling dah. Mutual sebab kata Puan Halina mutual tu. Kena ada saling mengajar atau saling belajar dan mengajar. InsyaAllah. Okay? So bila kita mengajar, jangan rasa mulia dan jangan rasa kita semua tahu sampai kita rasa kita boleh menetapkan satu hukum mengalahkan hukum hakam yang telah digezetkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 2 sisi lah kena pandang bab Al-Hakim. Bab Al-Hakim ni 2 sisi kena pandang. Jangan rasa semua tahu. Yang kedua, jangan rasa berani nak membuat satu hukum yang tidak diadakan oleh Allah dan Rasul. Okey, gitu
Tadi pagi tadi tadabbur surah Al-Baqarah bawa cerita bab badi'us samawati wal ardh, perkataan benda-benda baru kan. Badi' ni maksudnya cipta juga. Tapi badi'u ni lebih kepada menciptakan benda-benda yang baru, benda-benda yang tidak pernah ada, tidak pernah ada contoh. Kadang-kadang kita ni sukalah bila benda baru kan kontroversi, cepat naik nama ataupun sekalian tak. Bila kita cetuskan satu kontroversi isu, oh cepat naik nama, benda-benda baru, tak pernah orang bincang, kita bincang. Oh, cepat naik nama lagu tu. Kan? Tapi jangan kita jadi buat benda-benda yang badi' tu antara perkataan yang boleh keluar ataupun sekian ada bid'ah lah. Bid'ah. Jangan buat benda-benda baru yang tak pernah Nabi dan Allah sebutkan. Okay, jangan buat benda-benda gitu. Okay, lebih kurang macam itulah kefahaman kita pada ayat tu dengan konteks ayat ke-129 surah Al-Baqarah. Okay, baik. Itu adalah step yang ke-7. Dan step yang terakhir tu puan sekalian adalah apa? Kita nampak, bila kita dah boleh mengajar ni, kita nampak berhenti dah lah kita punya proses pembelajaran. Sebab biasa gitu dah. Kita dalam sistem pembelajaran kita kat Malaysia ni, cikgu-cikgu kena undergo proses apa? Belajar dulu. So at reach one point, 4 tahun belajar kat maktab sebagai contoh, 4 tahun belajar dekat IPT dan dia boleh dapat sesuatu, maka apa akhirnya tuan-puan sekalian? Okey, lepas habis belajar tu dia boleh mengajarkan kepada orang lain. Kita nampak, dah ta'lim ustaz, dah boleh mengajar, apa lagi nak kena buat? Step ke-8 apa? Step ke-8 daripada suratul A'raf ayat ke-169 tuan-puan sekalian. Lepas kita dah boleh mengajar, penamat ke? Tak. Lepas kita dah boleh mengajar, step terakhir adalah continuously belajar. So second last punya step adalah kita mengajar. Kita ta'lim. Tapi adakah pengakhiran lepas kita boleh mengajar? Tak. Teruskan belajar. Sebab itulah step terakhir ni, yang ke-8 ni saya namakan sebagai dirasah. Lepas ta'lim, dirasah. Hari ni kita punya sistem dirasah ta'lim. Lepas belajar pergi mengajar. Tapi dalam konteks tadabbur, lepas kita dah belajar dengan proses daripada 1 sampai yang ke-6 tadi tu, kita belajar, ke-7 ta'lim kita ajar, tapi lepas kita ajar tu bukan habis dah belajar. Kena belajar lagi. Lepas mengajar, belajar lagi. Lepas mengajar, belajar lagi. So nak katanya, continuous proses belajar ni tuan sekalian. Sebab tu ayat 169, surah Al-A'raf, Allah sebut perkataan ni. Ayat dia panjang, tapi yang ni. La yaqulu 'ala Allahi illa bil haqqi wa darasu ma fihi. Wa darasu, dirasah. Kena belajar apa yang terkandung dekat dalamnya. Maksudnya berterusan lah. So dengan apa yang kita belajar ni tuan-puan sekalian, apa kesan dia? Cuba tengok domino effect dalam ayat ni. Ini antara hikmah belajar belajar Quran tuan-puan sekalian. Susunan dia tu dia ada kaitan. So sebelum apa yang Allah sampaikan kepada kita sebelum perkataan darasu ma fihi ni, Allah ada sebut tentang alam yu'khadh alaihim mitsaqul kitabi alla yaqulu 'ala Allah. Okey, dia kata apa tuan-puan sekalian? Bukankah telah diambil perjanjian setia daripada mereka dalam kitab Taurat bahawa mereka tidak memperkatakan terhadap Allah melainkan yang benar. So nak kata apa tuan-puan sekalian? Bila orang yang belajar darasu ma fihi ni dan dia orang mempelajari apa yang terkandung dalamnya ni, kesannya adalah mereka akan menyampaikan sesuatu yang benar sahaja. Kan tadi kan dia mengajar. Tapi kenapa dia kena belajar lagi lepas dia mengajar? Supaya apa? Supaya lepas ni kalau dia nak mengajar lagi, dia akan menyampaikan benda-benda yang al-haqq. La yaqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Dia akan mengajar benda yang benar, tuan-puan sekalian. Dia dah buat proses lah. Apa yang dia sampaikan sebelum itu betul. Tapi lepas dia belajar lagi, apa yang dia sampaikan akan jauh daripada perkara-perkara yang batil. Sebab apa yang disampaikan itu adalah perkara yang benar. Melainkan tidak ada benda lain. Melainkan perkara yang benar saja akan disampaikan. Illal haqq. Kebenaran semata-mata. Sebab itu tuan-puan sekalian, kemuncaknya dalam kita mengajarkan itu adalah kita nak menyampaikan benda yang betul kan? Kita nak menyampaikan benda yang benar kan? Maka tuan-puan sekalian, untuk konsisten menyampaikan benda yang benar, kita tak boleh selesa dengan apa yang sudah kita tahu. Tuan-puan sekalian, dulu sebelum sampai ke hari ini, kita belajar tak? Belajar. Tapi apa beza dulu yang kita pegang dengan sekarang kita pegang? Dulu kita belajar juga, tapi kenapa hari ini kita jumpa benda yang beza? Dulu kita rasa kita pegang tangan ni dengan pendapat sebegini. Kita belajar juga dulu. Tapi bila kita belajar lagi, berterusan belajar, dirasah berlaku berterusan, jumpa tak benda benar daripada benda-benda yang benar kita rasakan benar-benar dulu? Ada tak benda-benda yang tuan-puan sekalian pernah berpegang dulu, sekarang tuan-puan sekalian tinggalkan sebab nampak benda tu yang saya pegang dulu tu salah? Ada tak ada? Ada kan? So nampak tak apa yang Allah maksudkan dalam ayat ni? La yaqulu 'ala Allah illa al-haqq.
Dengan darasu fihi, dia belajar apa yang terkandung kat dalamnya akan menyebabkan dia akan bercakap benda yang betul. Dia akan bercakap dan dia akan berpegang dengan benda yang betul. Itulah tujuannya. So bila kita belajar tu, kita nak berjumpa dengan kebenaran. Bukan nak menyebabkan kita menyalahkan orang lain. Hari ini ada orang yang belajar niatnya adalah untuk nak menyalahkan lagi pihak-pihak lain. Nak berdebat, nak dilihat hebat, dilihat juara. Dia nak salahkan puak tu kata salah, puak ni kata salah. Itu tujuan dia belajar. Tapi tujuan paling utama belajar ni adalah kita nak cari kebenaran. Tu je. Apa yang betulnya, apa yang al-haq dia. Dan Allah sebut al-haq. Kebenaran itu maksudnya spesifik. Dia bukannya satu kebenaran yang kita boleh teka-teka ataupun kita just assume je. Benar kot. Dia bukan benar kot punya isu. Memang sebenar-benar. Memang sebetul-betul punya kebenaran. Itu adalah al-haq. Kalau Allah sebut haqqa saja, tanpa ada al kat depan tu, mungkin dia adalah kebenaran yang datang daripada telahan-telahan kita. Kita assume. Kita jaga agak betul kot, benar kot. So Allah kata orang yang belajar, dia takkan ada kod-kod dah lepas tu. Dia takkan kata, okey kot, boleh kot, baik dah tu, okey lah tu. Tak. Orang yang belajar, dia akan ada satu pendirian yang teguh pada satu-satu isu. Okay. Yang benarnya adalah ini, bukan kod-kod dah. Gitu. Boleh faham tak? Itu yang dikatakan al-haq. Dia sampai kepada kebenaran itu, bukan kebenaran yang bersifat terbuka, yang datang daripada telahan dan sangkaan semata-mata. So itulah tuan-tuan sekalian. Lalu Allah kata, apa penting sangat nak dirasa berterusan sampai cari kebenaran ni? Sebab Allah bagi tahu, wad-darul akhiratu khairul lil ladina yattaqun. Afala ta'qilun? Allah kata, hidup kat dunia ni sekejap sangat-sangat tuan-tuan sekalian. Sangat sekejap. Dan tak tahu berapa umur yang Allah akan pinjamkan dekat kita. Dan tuan-tuan sekalian sanggup ke umur yang Allah pinjam tak tahu berapa, tiba-tiba lebih daripada separuh umur kita, masa yang Allah pinjam kepada kita, banyak kita buat benda yang salah. Banyak benda-benda yang sekadar datang daripada sangkaan-sangkaan kita semata-mata. Telahan-telahan kita je yang nampak benda tu benar. Tapi sebenarnya salah. Sebab apa? Sebab tak belajar. Sebab tidak ada proses pembelajaran yang berterusan. Rasa dah sampai tahap PhD dah, stop belajar habis dah. Saya dah belajar habis dah PhD dah ni. Kemuncak ketinggian paling tinggi dah ni dalam pembelajaran. Lepas degree master, lepas master PhD, lepas PhD buat patent jadi profesor pula. Kita nampak begitu je pengakhiran pembelajaran. Tapi no, apa pun status pendidikan kamu, kita semua kena belajar sampai mati. Sampai kita mati tu maksudnya. Tak boleh berhenti belajar. Sebab kebenaran tu sentiasa akan dibuka pada orang yang sentiasa nak belajar. Sebab tu Allah kata kalau orang yang mengutamakan kehidupan akhirat, dia tahu dia tak boleh bazirkan masa dengan perkara-perkara yang sekadar berdiri atas sangkaan-sangkaan. Aku kena dapatkan satu benda yang kukuh, yang teguh, yang tidak ada keraguan. Maka sebab aku nak menuju ke akhirat, maka aku perlukan sesuatu amal yang berkualiti supaya aku punya amal itu akan dia akan dianggap bernilai di mata Allah di akhirat. Sebab itulah Allah kata dalam ayat ni, untuk daerah akhirat, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Kan? Sebab orang yang bertakwa ni dia akan belajar. Dia akan belajar sebab nak cari kebenaran. Kenapa dia nak sangat belajar cari kebenaran? Sebab antara sifat orang bertakwa adalah dia adanya warak, dia ada hati-hati. Dia tak semudah-mudah orang cakap, oi kau beramallah dengan ayat ni, zikir 1000 kali insya-Allah kaya raya. Contoh. Dia nampak baik, make up comel tu. Ush, banyak ni zikir ni, boleh ni. Tapi kalau orang itu ada warak, dia ada takwa, dia tuan sekalian, dia akan fikir balik, benda ni betul ke tidak? Seperintah lalu, bukan kita nak kata zikir itu salah, sebab bagi saya tuan sekalian, kita kena berbetulkan kita punya konsep amalan pada hari ini. Konsep amalan kita hari ini adalah kita mengutamakan benda yang sudah disebut oleh Quran dan hadis. Itu dia punya asal dia. Mengutamakan benda yang sudah ada. Bukanlah kata zikir banyak-banyak tu salah. Saya tidak kata salah. Tuan sekalian jangan salah faham saya punya statement. Saya tak kata salah. Cuma keutamaannya di mana? Dia ibarat seolah-olah kita bincang macam ni lah. Antara fardu dengan sunat. Mana lebih aula? Mana lebih utama? Fardu. Yang wajib tu lagi keutamaannya. Okey, sekarang saya buat pula contoh. Benda yang sudah disebut oleh Al-Quran dan hadis, nak compare dengan benda yang diada-adakan. Tapi benda tu baik. Mana lagi utama kita buat? Benda daripada Quran dan hadis. Masalahnya daripada Quran dengan hadis pun kita tak habis beramal lagi. Kita tak peruntukkan sebetul-betul masa untuk habiskan amal-amal yang disebutkan oleh Quran dengan hadis. Kita lebih selesa buat amal yang diada-adakan without any sandaran. Tuan-puan sekalian rasa? Saya bukan kata salah
Tak salah. Benda tu baik. Boleh ingat kita kepada Allah. Cuma keutamaan kita ke mana? Orang yang ada takwa, dia akan berhati-hati. Dia akan sentiasa menilai. Berbaloi tak aku banyakkan masa pada benda yang tak ada sandaran? Ataupun lebih berbaloi masa aku habiskan untuk benda yang sudah ada sandaran? Mana lagi berbaloi? So orang yang bertakwa dia akan hati-hati. Betul Puan Halina kita, Ahsanu Amala. Nama grup ni pun Ahsanu Amala, tuan sekalian. Kita nak kualiti amal, bukan kuantiti amal yang kita nak kejar. Sebab kuantiti yang kita kejar, tuan sekalian, kan saya sebut tadi. Kuantiti amal kita kejar, kita boleh berharap kebaikan je. Tetapi amalan yang diradai antaranya adalah yang Allah suruh dan Nabi suruh. Itu kualiti. So orang yang berkualiti dalam amal yang tuan sekalian, dia bukan sekadar dapat amal soleh je, tapi amal soleh itu diredai oleh Allah. Orang buat apa yang Allah suruh, orang yang buat apa yang Nabi suruh, memang Allah akan redha kepada dia, insya-Allah. So fokus kepada kualiti. Tuan sekalian jangan salah faham. Saya bukan nak menidakkan amal-amal yang tuan sekalian buat pada hari ini. Saya cuba nak mengharmonikan. Di saat ada di sana yang terlalu keras kata tinggalkan benda ni bid'ah. Betul. Kadang-kadang gitu kan dia punya bahasa. Tapi biarlah saya yang datang di tengah-tengah masyarakat tuan sekalian mengharmonikan keadaan ini. Saya cuma nak mengajak tuan sekalian kita utamakan masa yang tak tahu bila akan tamat, bila akan padam kita ni tuan sekalian, bila kita akan mati. Manfaatkanlah masa ni, kita habiskan masa yang berbaki ni untuk benda yang memang sudah ada sandaran. Kan lebih tenang. Kita tenang dengan benda yang sudah ada sandaran. Kadang-kadang hari ini tuan sekalian saya sedih dengan bila mana ada orang menyuruh kepada mengutamakan masa kepada benda yang ada sandaran, dilihat dengan dan dikecam dengan label-label yang tertentu. Sedihlah tuan sekalian. Orang tu cuma nak mengalihkan perhatian. Tidaklah. Walaupun saya tak dapat nafikan ada yang terus menentang dengan mengatakan totally wrong. Tapi biarlah saya datang buat satu nada, iaitulah utamakan mana yang lebih tenang untuk kita beramal. Kita akan lebih tenang bila benda tu ada sandaran, tuan sekalian. Tama-tama kalau benda tu sekadar dibuat atas dasar zon dan pengalaman, kita pun tak apa nak yakin. So mungkin benda tu dirasai oleh dia je, tapi kita tak dapat benda yang sama. Faham maksud saya? Yang lebih bimbang lagi tuan sekalian, contohlah ada orang yang tidak bertanggungjawab berkongsi. Tuan sekalian amalkan ini dengan bilangan sebegini, tuan sekalian insya-Allah akan dipermudahkan urusan kaya raya. Contoh kan. Tiba-tiba kita buat benda yang sama, lebih pula kuantiti daripada apa dia buat, tiba-tiba tak dapat macam mana dia dapat. Yang kita bimbang adalah fitnah kepada amal dan fitnah kepada agama. Sebab itu saya kata tenang. Kita lebih tenang beramal benda yang sudah ada sandarannya. Boleh tuan sekalian? Saya harap statement tu dah cukup harmoni dah tu. Cukup harmoni dah saya sampaikan tu. Iaitu peruntukkan, utamakan masa kepada benda yang sudah kita tenang, yang sudah ada sandaran kepada dia. Okay? Saya tak kata salah, utamakan masa. Sebab kita tak tahu bila kita akan mati tuan sekalian. Sebab Allah kata dalam ayat ni, orang yang belajar, dia punya keutamaan adalah apa? Darul akhirah. Dia nak pergi sini. Dia bukan semata-mata sebab pengalaman tu dapat habuan dunia, dia utamakan dunia, maka dia buat amal tu sebab dia dapat habuan dunia. Tapi orang yang disebutkan bertakwa ini tuan sekalian, keutamaannya adalah bukan darul dunia tapi darul akhirah. Ini yang kita nak pergi ni. Okay, boleh Dia kata darul akhirah khairul ladzina yattaqun. So orang yang bertakwa ni, akhirat tu sentiasa menjadi keutamaan kepada dia. Okay, boleh So itulah 8 step ataupun 8 proses tadabbur tuan sekalian. So akhirnya tuan sekalian dalam tadabbur ni kita akan nampak kita tak akan merasakan kita sudah cukup tahu apa yang Allah telah sampaikan daripada Quran. Sebab step terakhir dikongsikan kepada tuan sekalian tadi adalah dirasah. Makin tadabbur makin belajar, makin tadabbur makin belajar. Itulah yang sepatutnya berlaku. Bukannya makin tadabbur boleh jadi ustaz dah hari ni, boleh dah start dah belajar, kita mengajar je lah orang lain lepas ni. Tak. Makin tadabbur, konsep dia makin nak belajar. Makin tadabbur, makin nak belajar. Sebab step terakhir itu akan menyebabkan kita betul-betul tadabbur ke tidak. Lepas kamu dah tahu satu-satu ayat ni, kamu faham, kamu boleh amal, kamu boleh tadakkur, apa kamu buat lepas tu? Berhenti belajar ataupun nak belajar lagi? So once kita pergi belajar lagi, tadabbur sudah berlaku kat situ. Kalau kita stop dekat ta'lim je, mengajar je kat orang lain, mungkin tadabbur tak berlaku lagi tepat sikit. Okay? Makin rasa nak belajar. Okay. Sama lah macam tuan sekalian hari ni lah. Makin kita belajar, makin nak belajar lagi ke makin nak berhenti belajar? Makin nak belajar kan sebab kita rasa puas dengan apa yang kita tahu. So kita nak dapat kepuasan yang berterusan. Saya nak tahu lagi. Supaya kebenaran itu dapat dirasai, dapat diamati dengan lebih tenang daripada hari ke hari. Terima kasih Puan Zahara. Tak apa Puan nampak ada urusan tu. Tama-tama sekarang ni dah boleh apa?
dah banyak aktiviti dibukakan tuan-puan sekalian. Kadang-kadang sebab macam semalam tuan-puan sekalian, saya ada kelas pukul 10. Tapi saya fikir balik, kalau buat pukul 10 shopping mall baru buka, mengganggu fikiran orang-orang tuan-puan sekalian nak kelas. Pukul 10 bila ustaz nak habis. Saya kata, ustaz, saya sedang kat pengajar, kita mula 8.30 boleh tak? 9.30, 10 dah habis dah. Kan? 9.30, pukul 10 dah habis. So okey lah tu. Tak kacau lah orang nak pergi shopping ke apa kan. Okey ustaz. Nampak gaya yang betul tu. Orang bawa lepas kandang tuan-puan sekalian, begitulah kan. Tapi Puan Zahra ni dia mungkin ada kerja lain, bukan buat isu shopping. Ni cerita semalam Puan Zahra. Jangan rasa macam tak jadi keluar pula. Boleh keluar, tak ada masalah. Okey, baik. Tuan-puan saya sambung. Seterusnya tuan-puan sekalian, kita dah habis proses tadabbur. Kita pergi kepada apakah benda-benda yang boleh membantu, faktor-faktor luaran. Okay, kita ada saya letakkan 3 lah. 3 faktor-faktor luaran yang membantu tadabbur. Kalau tadi tu secara konsep dia, apa proses dia, tapi ada faktor-faktor yang mendukung tadabbur kita. So nak kata tuan-puan sekalian, kalau tak ada 3 benda yang saya sebutkan ni tuan-puan sekalian, mungkin semua step tu susah nak berlaku. So ada 3 faktor pendukung tadabbur. So kita nak buat 8 proses tadi. Tapi kalau tak ada 3 support ni, tidak ada kaki, 3 kaki ni tuan-puan sekalian, maka susah nak berlaku semua proses ni dapat dilunaskan dengan baik. So apakah 3 supporting, orang kata mudah base lah, base. Ataupun 3 pendukung yang akan menyebabkan ke-8 proses ini dapat dilaksanakan dengan mudah. Baik, catat tuan-puan sekalian. Yang pertama, so saya habiskan yang lagi 15 minit yang berbaki ni dalam 3 poin lah. Yang pertama adalah al-isti'adzah. Al-isti'adzah. So kalau tak melakukan proses yang pertama ni, step yang pertama ni, faktor pendukung yang pertama ni, maka tak akan berlaku. Susah nak berlaku 8 yang tadi. Maka untuk menjadikan 8 proses tu dapat dilaksanakan dengan mudah, pendukung yang pertama, supporter yang pertama adalah al-isti'adzah. Apa maksud al-isti'adzah? Isti'adzah tu maksudnya membaca ta'awudz. Ni. So bukan saya tahu suruh baca isti'adzah ni tuan-puan sekalian, Allah suruh. Boleh, kita mungkin dah hafal bermacam-macam doa tuan-puan sekalian yang melibatkan apa? Yang melibatkan baca Quran ni tuan-puan sekalian, tapi Allah suruh kita satu ni jangan lupa. Hafal apa doa pun, Allahumma ja'al Quran al-azim rabi'a qulubina ke, Allahumma ftah alaina hikmataka wa syur alaina ke, bacalah doa apa pun. Tapi hak ni jangan lupa ni. Nak baca Quran yang ni jangan lupa, ni Allah sebut sendiri, ni Allah gazet sendiri dalam Quran. Allah kata apa? Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau membaca Al-Quran, maka hendaklah engkau terlebih dahulu memohon perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang dirjam. Ni ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim ni daripada ayat ni ya. Fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kita dok baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim tu. Dan setakat ni tuan-puan sekalian, setakat saya baca lah dalam kitab tafsir ataupun dalam kitab-kitab bercerita pasal adab kepada Quran ni, bacaan paling ringkas isti'adzah. Saya tak jumpa lagi bacaan paling ringkasnya adalah a'udzubillah je. A'udzubillah. Lepas tu baca tu. Setakat ni bacaan yang paling ringkas adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu yang paling ringkas tuan-puan sekalian. Ustaz, kalau ustaz kata tu paling ringkas, adakah yang panjang lagi? Ada. Ada lagi. Yang panjang sikit yang kita baca dalam maksurat tu. A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Okey, tuan sekalian sekejap saya ada call yang berulang kali. Okay, tuan-puan sekalian minta maaf saya memang ada hire gardener hari ni. Gardener tu bukanlah nak cantik, nak bagi potong rumput. Tak dan lah tuan-puan sekalian. So dia tebal-tebal cantas-cantas pokok-pokok bagi sama sikit lah, bagi trim. Dia trim pokok. Okay, baik. Tuan-puan sekalian, sambung. Kita kat mana tadi? Yang panjang sikit daripada maksurat tu. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Itu yang panjang sikit lah. Tapi yang paling ringkas tuan-puan sekalian, tolong sama-sama kita jangan lupa baca isti'adzah sebelum nak baca Quran. So inilah antara faktor yang akan menyebabkan kita mudah nak melalui semua proses dalam 8 proses yang kita bincangkan tadi. Sebab apa tuan-puan sekalian? Kan tadi kita sebut Quran ni sepatutnya senang kan? Nak faham kan? Allah kata yassarna, aku mudahkan. Tapi awak kita hari ni, walaupun Allah dah kata mudah, kita rasa susah. Takkanlah Allah berbohong, Allah berdusta dalam apa yang diperkatakan, itu mustahil bagi Allah.
maka mungkin barangkali tuan-puan sekalian susah itu bukan disebabkan faktor intelektual semata-mata, mungkin sebab tak faham bahasa Arab semata-mata, tapi mungkin disebabkan kita disukarkan oleh pencabar kita, disukarkan oleh musuh ketat kita ni tuan-puan sekalian. Dia ni duk bisikkan kita benda-benda susah sampai kita pun rasa susah kepada nak faham Al-Quran. Maka tuan-puan sekalian, sebiji-sebiji je cakap, tak faham. Okey, jadi nak kata gambarannya tuan-puan sekalian, yang itulah yang dimaksudkan, rupa-rupanya syaitan lah yang telah menyukarkan kita benda yang sepatutnya mudah. Perkataan yang Quran, ayat yang berkenaan dengan Al-Quran yang mudah tuan-puan sekalian, disebutkan berulang kali dalam suratul Qamar, bermaksud kalau kita tak percaya sekali ayat tadi dibacakan surah Ad-Dukhan tadi kan, yang kita nampak Yassarna tadi tu, kan kita nampak Yassarna tadi, kita macam tak percaya lah Ustaz, betul ke Quran yang mudah. Kalau kita buka suratul Qamar tuan-puan sekalian, jangan terkejut, banyak kali Allah ulang ayat tu. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min mudakkir, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min mudakkir, banyak kali Allah ulang ayat tu. So nak ragu lagi. So kalau kita ragu tuan-puan sekalian, ataupun kita still susah lah, so antara benda yang kita boleh check adalah ni. Baca tak isti'adzah sebelum baca Quran? So mungkin sebabkan faktor intelektual kita, tapi mungkin disebabkan gangguan-gangguan daripada mereka. So kita kena minta lah berlindung daripada syaitan yang direjam ni tuan-puan sekalian. Okay? Sebab dia yang akan menyukarkan. Sebab itulah kita kena ucap syukur once kita rasa susah, kita rasa senang nak faham Quran. Allah suruh kita ucap apa? Alhamdulillah kan? Ayat pertama suratul Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab lam yaj'al lahu iwaja. Kenapa kena ucap alhamdulillah pada ayat pertama tu? Sebab lam yaj'al lahu iwaja. Tidak ada bengkang dan bengkok kepada apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Mudah je jalan dia. Straight je jalan dia. Senang je nak faham. So, sebab tu kalau kita mudah faham Quran, jangan lupa ucap alhamdulillah. Sebab tak ada iwaj, tidak ada bengkang-bengkok kepada kefahaman Quran kita. Kita senang nak faham. Ucapkan alhamdulillah. Allah suruh kita sebut. Okay? Boleh So faktor pendukung yang pertama, kena baca isti'adzah. Kena baca isti'adzah. Mudah-mudahan kita akan dipermudahkan. So Allah akan jauhkan kita daripada syaitan dan iblis lah. So kita pun tak akan terganggu, dan maka kita akan dipermudahkan urusan untuk nak melalui ke-8 proses. Itu adalah yang pertama, faktor pendukung yang pertama. Faktor pendukung yang kedua tuan-puan sekalian yang akan menyebabkan kita mudah untuk lalu dalam proses ni adalah ad-du'a. Doa. So baca isti'adzah, doalah kepada Allah sama. So antara supporter yang akan menyebabkan, antara tiang yang akan meneguhkan kita mudah nak lalu dalam proses ni adalah kita ni baca doa. Sampai kita isti'adzah, baca doa kepada Allah, minta mohon pada Allah. Sebab itulah ada doa yang dicadangkan tuan-puan sekalian dalam ayat 114 surah atas surah Taha. Okay? Ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim fata'alallahul malikul haqq wala taj'al bil qur'ani min qabl ay yuqda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Tadi Kak Liza dia bacakan doa ni di awal kuliah kita tadi. Kan? Rabbi zidni ilma. Okay? Apa maksud dia? Wahai Tuhanku, tambahilah ilmu. Kalau nak jamakkan, Rabbi zidna ilma. Kan? Rabbi zidna ilma. Tuhan, ataupun kalau Rabbana zidna ilma pun boleh. Kan? Wahai Tuhan kami, tambahilah untuk kami ni ilmu. Contoh gitulah lebih kurang maksud dia. Okay? So berdoalah kepada Allah dengan doa ni. So doa juga antara faktor kita akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk nak melalui 8 proses itu tadi. So isti'adzah dulu dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Sebab Allah sebut dalam ayat ni tuan-puan sekalian, dan janganlah engkau wahai Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran. Kan? So kan kita ni logat, tahu tak logat? Logat sangat. Logat tu bukan logat Kedah, bukan. Logat tu kata Kelantan ni cepat sangat. Logat kata Kelantan. Logat sangat. So jangan logat sangat. Jangan dah terlalu tergesa-gesa nak baca Quran, nak habiskan bacaan Quran. Isti'adzah dulu. Doa pada Allah dulu supaya Allah tambahkan ilmu kita. Kan? Doa pada Allah dulu. Sebab itulah jangan tergesa-gesa. Lalu doalah dengan Rabbi zidni ilma. Nampak tak? Untuk Nabi pun Allah pesan jangan tergesa-gesa baca Quran. Kan? Nabi itu dapat langsung daripada Allah melalui malaikat Jibril. Pun diminta jangan tergesa-gesa. Kan? Tapi kita ni pula yang banyak masa lapang, kita pula tergesa-gesa. So jangan tergesa-gesa, relax, kita baca isti'adzah dan kita baca doa. Okay. Sering-ringkan tuan-puan sekalian, sebab faktor pendukung ni dia mudah nak faham. Isti'adzah, doa. Dan yang terakhir tuan-puan sekalian adalah yang ni susah sikit lah. Sebab tu saya letak yang terakhir. Saya pun kadang-kadang susah nak buat benda ni. Tapi inilah juga antara faktor yang boleh mendukung kita punya
kita punya tadabbur. Untuk mudah kita buat dalam proses ni. Okay, apa yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ni? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidu minad dam'. Kalau siapa yang ikuti saya punya seminar menangis dalam Al-Quran baru ni, saya dah bahas ayat. Okay. Mimma arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. Apa benda tuan-tuan sekalian? Yang ketiga ni. Ni, ambil ayat ni. A'yunuhum tafidu minad dam'i. Mata dia ni sentiasa mencucurkan air mata saat mendengar Al-Quran. Ustaz, saya ni Ustaz dengan Quran pun susah lagi nak mengalir air mata ni kan. Saya pun kadang-kadang susah juga tuan-tuan sekalian nak katanya. Nak katanya tuan-tuan sekalian, inilah antara faktor yang akan mempermudahkan kita melalui proses. Okay. So bila mana mata ni mudah nak mengalirkan air mata saat kita mendengar kalam Allah Subhanahu Wa Taala. So inilah 3 faktor pendukung tuan-tuan sekalian. So nak kata mengalirkan mata ni, kenapa dikata mendukung tadabbur? Sebab itu tanda keikhlasan. Ini tanda keikhlasan. Buat-buat nangis pun ikhlas juga kata Ustaz. Buat-buat dulu insya-Allah akan berganjak kepada betul-betul nangis insya-Allah lepas. Memang buat-buat ni, kita buat-buat nangis pun susah kadang-kadang tuan-tuan sekalian tak? Nak buat-buat nangis pun susah, tetapi kalau boleh menangis kerana tersentuh dengan kehebatan Allah, kekuasaan Allah, di situ dia akan rasa kelazatan dalam beriman. Nangis tu kita nampak tanda sedih, tapi nangis tu akan sometimes menyebabkan kita rasa lazat bertuhankan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak betul? Kelazatan tu dirasa. Ketiga, saya ulang kembali pendukung tadabbur. Yang pertama isti'adzah, dalilnya An-Nahl 98. Yang kedua adalah berdoa, dalilnya surah Taha ayat 114. Yang ketiga, usahakan untuk menangis. Usahakan untuk menangis waktu membaca ataupun mendengar kalam Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun dia punya Arabiknya adalah a'yunuhum tafidu minad dam'. Okay? Matanya sentiasa mengalir dengan air mata tuan-tuan sekalian. Surah Al-Ma'idah ayat 83. So Allah alam bisawab tuan-tuan sekalian, saya rasa sampai situ je kita punya kuliah pada hari ni. Sedar tak sedar tuan-tuan sekalian, sejam setengah, hampir sejam setengah dah kita duduk kupas hari ni. Saya rasa macam baru je sekejap. Tapi rasa sekejap je Ustaz. Tapi tuan-tuan sekalian, saya memang nak minta izin habis sekali 5 minit awal sebab tadi tu yang call tu gardener dia kata dah siap. Bila nak dapat payment? Dia nak payment je lah macam biasa lah. So dia tengah duduk menunggu lah tuan-tuan sekalian, sebab tu saya nak mohon izin habiskan pukul 10.55 lah. Tapi itulah mesti ada soalan kan nak tanya kan. Kalau tak boleh, tak Ustaz sibuk, tak apalah, nanti tanya bagi dalam grup dekat Kak Syida, nanti Kak Syida akan boleh juga macam tu. Sebab Ustaz sibuk kan. Sebab kali ni je lah tuan-tuan sekalian, sebab saya panggil dia pukul 8 pagi tadi. Masa surah Al-Baqarah tadi pun ada juga pos macam ni, sebab dia call, sebab dia sampai. Ni kuliah yang pukul 9 ni pula dia call sebab dia nak balik dah. Bagi dia minum dulu Ustaz. Itulah, dia dah lama ni. Tadi pukul apa dia call tadi? Dah lebih 10 minit dah dia tunggu ni. Okay. So saya minta maaf dah tuan-puan sekalian. Kalau kata ada soalan, saya bukan tak nak buka sebab saya kesian dekat orang kat luar tu. Takut dia pun ada urusan nak pergi ke lain. Saya takut dia ada jadual lain. Dia nak kena pergi potong kat tempat lain pula ke. Saya kena raikan dia lah. So kalau ada soalan, boleh tanyakan dekat dalam grup. Nanti Kak Syida akan forward daripada saya insyaAllah. Wallahualam. Terima kasih semua. Saya minta maaf lah tuan-puan sekalian kalau ada kekasaran, terkasar bicara, kekurangan. Saya harapkan tuan-puan sekalian saya dah mudahkan dan tuan-puan ni tuan-puan sekalian mudah faham lah. Mudah faham apa yang dikatakan proses tadabbur dan apakah faktor pendukung tadabbur itu sendiri insyaAllah. Wallahualam bisawab. Saya serahkan kembali kepada pengurusi majlis kita. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Sebab Ustaz pun ada hal. Jadi tak apalah, kita end sesi ni. Nanti kalau sebarang soalan, boleh tanya dalam grup. Nanti Kak Syida akan forward dekat Ustaz. Jadi kita sudahi dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jazakumullahu khair Ustaz semua. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih admin dan semua. Masa tu tak ada lagi perkara-perkara yang boleh menghalang
Kak Syida. Ya, ada. Itulah dengan Kak Syida dah. Lepas tu kita nak end sesi ke ataupun nak cakap apa-apa lagi dalam untuk semua. Kalau nak tanya, kalau tak faham, nota adalah tulis. Tadi pun apa Halina pun ada tulis juga nota-nota sikit yang mana yang tak sempat catat tu. Kalau tak ni nanti kita tulis dalam grup pun tak apa. Boleh Kak share. Boleh kami sharekan nanti insya-Allah. Jadi Pastilah kalau ada yang ni selalu mana Fidah? Fidah kerja ke? Fidah ni rajin dia buat dia buat nota cantik-cantik kan. Guna Canva Kita tu. suruh dia dapat lah nanti. Dah complete 8 kan? Cantik Dah complete 8 step lah. Tapi sebenarnya last proses tadabbur tu sebenarnya memang kita akan dapat kembali kepada Allah lah. Yang itulah tujuan dia, tazkiyatun nafs, iaitu sampai kepada kita taubat, penyucian hati. Bila kita faham Quran, kita bukan nak jadi semakin sombong sepatutnya. Kita akan kembali kepada Allah. Sebab bila kita tadabbur Quran, kita akan nampak aib kita tu kat mana sebenarnya. Kita akan nampak salah kita. Sebab tu semakin kita belajar, kita rasa macam kita semakin tak tahu dan kita nak belajar lagi. Sebab itulah sebenarnya tujuan tadabbur tu sebenarnya. Bila kita semakin belajar, kita akan nampak kat mana silap kita. Lalu macam tu lah kalau Kak Liza akan rasa macam tu. Bila sampai satu ayat tu, sebab tu dia boleh rasa menangis tu. Sebab rasa tu salah kita, rasa aib kita banyak. Sebab tu bergetar jiwa tu. Sebab tu kena baca perlahan-lahan. Tak boleh kalut-kalut untuk sampai habis kan. Kita kena sikit-sikit baca. Kalau Kak Liza macam tu lah Kak Liza rasa. Kalau daripada proses tadabbur tu, dia akan rasa satu rasa sesal dalam diri. Selalu Kak Izzah macam tu. Tak tahu yang lain macam mana, tapi sepatutnya kita akan dapat pendidikan jiwa daripada apa yang kita faham daripada Quran tu. Kita tak boleh dapat sombong tu, tak boleh. Kita rasa setiap ayat tu bukan untuk katalah untuk kaum Allah address kaum Quraisy ke ataupun ahli kitab, tapi sebenarnya Untuk kita. Takut kita kan? Kita dekat yang diri ada kita sifat tu. dekat tempat tu. Kita kan ada sikap Bani Israel kan, kaum Yahudi, kaum apa ni, Yang takut kan lagi dapat sifat tu Fir'aunan tu lah. Kekorunan tu. Qarun, Haman, Fir'aun. Itu sebab tu yang kita belajar untuk tadabbur. Sebab kita tak faham, kita tak mau ikut contoh yang tak elok tu daripada kisah-kisah Quran ni. Kalau nak kita yang sesi lah kan dah. Okey. Kalau Ya. Kak Syida, selamat rajin-rajin makan ubat Kak. Kak Syida, moga cepat sembuh Kak Syida. ubat kita boleh tegur dia sikit lah, mengantuk sikit kan. Itu yang tak boleh. Yalah sebab sakit lah tu. So, Liza nanti kan boleh share kan, Halina boleh share nota dekat group tak? Boleh insyaAllah. Ada tulis. Apa nanti nota cantik kita suruh Cik Fidah kita buat lah. Cik Fidah pandai buat. Kota saya comot. Tulis conteng-conteng boleh lah saya. Terima kasih sahabat-sahabat semua. So, dia kita pagi ni boleh dah pergi ikut ke kembara Ambiak pula kot kan. Jom. Okey, jom. Baru ambil pula. Sister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama.